Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Yang dimuliakan al-fadhil Tuan Pengerusi Majlis, yang bahagia ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi ini pertama sekali Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Mata masih lagi boleh melihat. Boleh nampak saya dah? Boleh tengok lagi tu. Telinga boleh mendengar. Kaki masih boleh berjalan. Mulut masih boleh mamam. Lidah masih boleh mengumpat. Dan Allah bagi kita lagi peluang supaya kita bertaubat kepadanya. Masih lagi kita diberi peluang untuk memperbaiki akidah kita, untuk menambah baik ibadah kita, untuk membetulkan akhlak kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Lebih-lebih lagi kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Selepas sebulan lamanya kita dilatih oleh Allah. Selama sebulan Allah beri latihan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dilatih kita dengan banyak sembahyang, dilatih kita dengan banyak berzikir, dilatih kita dengan banyak baca Quran, dilatih kita dengan banyak selawat, dilatih kita dengan banyak sedekah, dilatih kita dengan berjaga malam dan sebagainya. Semuanya itu menjurus kepada ketakwaan. Sekarang ni sepatutnya kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa belaka. Tak ada lagi buat maksiat kerana kita sembahyang dah banyak. Setiap malam 8 rakaat. Sebulan berapa? 240 rakaat. Campur witir 3 pula tu. Sebulan dah 90. 240 campur 90 berapa? Allah, dah tidak ngaji matematik boleh. Berapa? 330. Banyak tu. Bila kita sembahyang, Allah janji, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Orang sembahyang tak ada ngumpat lagi. Orang sembahyang tak ada perampui lagi. Orang sembahyang tak ada pula kedekut. Tak ada tangkai cerin. Tak ada tak hidung masin. Kenapa? Kerana dia tak sudah terbuang. Allah sendiri yang membuangkan sifat-sifat fahsya dan munkar itu bagi orang yang sembahyang. Tapi kalau sembahyang juga, ngumpat juga, mayang-mayang juga, perampui juga, mayang-mayang juga, kedekut juga. There must be something wrong dalam semayang itu. Adalah yang tak kenanya. Mungkin bacaannya ke tak betul, gerak-gerinya ke membatalkan semayang yang dia tak sedar. Kena cek balik. Adalah yang tak kena. Mungkin perbuatannya betul, gerak-gerinya betul, tapi hatinya tak betul, tak ikhlas semata-mata kerana Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita ni zahir dan batin. Baik, udahlah tu. Muka surat berapa? Berapa? 75. Ini suatu tanbih pula. Betul? Ini satu tanbihun. Tapi
apa namanya, wakafkan jadi tambih, ya. Sebenarnya perkataan itu tambihun. Artinya apa? Apa itu tambihun? Peringatan, bukan makan bihun, ya. Tambihun itu artinya peringatan. Tatkala kita ketahuilah daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin. Dulu kita dah baca kelebihan orang berkahwin, fadilat berkahwin, ya. Pagi ni kita mula pula membaca kebinasaan orang yang berkahwin. Makna dia ada risiko juga, kahwin ni pun ada risiko. Jadi kita kena jaga-jaga tentang kebinasaan orang yang berkahwin ini. Seperti yang telah tersebut dahulu itu, maka sayugianya itu artinya penting benar. Sayugianya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya. Itu dah kita baca dulu, ya. Ini pun nak dikabarnya lagi, ada 5 faedah orang berkahwin. Maka adalah faedah berkahwin itu 5 perkara. Kalau tak 5 perkara ni, kena kahwin lah. Ada yang belum kahwin lagi? Ustaz ada yang belum kahwin lagi? Ada juga. Ya Allah, bila lagi? Ya. Ada 5. Yang pertama dapat anak. Kahwin ni dapat anak. Ya, nak mencari anak tak boleh jumpa, cari perodu buluh tak jumpa. Cari bawah pokok rambutan tak jumpa. Ya. Cari di dalam hutan tak jumpa, kena kahwin. Ya. Dapat anak, kerana anak ni merupakan perhiasan kehidupan dalam dunia ni. Ya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta benda dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan hidup di dalam dunia ini. Orang kahwin dah anak lah. Kalau tak ada anak, kecewa benar rasanya. Kahwin berpuluh-puluh tahun tak dapat anak. Saya anak saya seorang dah 4 tahun lebih kahwin, tak dapat anak lagi. Gelisah tu. Pergi umrah betul dua-duanya, suami isteri pergi umrah. Kok mau berdoa di sana, kok mau dapat anak. Belum lagi, wallahualam. Yang seorang tu banyak benar pula, sampai 6. Saya pun 7 orang anak semuanya. Alhamdulillah ada 7 orang anak, ya. Seorang meninggal dunia, tinggal 6 sekarang ni, ya. Iaitu asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin. Kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak. Itu guna kahwin. Jangan bila kahwin tu, you want to marry me 4 years no child. Jangan harus kau begitu, faham kan macam ni? If you want to marry me, we must not have any children for 4 years. Tak ada. Dalam Islam dia suruh lagi banyak anak, lagi bagus. Ada satu hadis, matan saya tak ingat. Tapi maksudnya, Rasulullah berbangga dengan umatnya yang ramai di akhirat nanti. Lagi ramai, lagi bagus. Bayangkan, ya, biasa saya tu 16 anak ni. Satu ibu tu 16 anaknya. Semua hidup. Semuanya hidup. Kalau dia mau kenuri, anak cucu cicit dia cukup tu. Sampai 16. Ada seorang dulu jiran kami lah. Kami duduk di asrama dulu. Ada seorang jiran tu. 18 anaknya. Dia kerja custom. Bila makan seronok tengoknya. Ambil seorang nasi kandor aja bawa rumah. Dia ada bawa sana, bawa sana. Tak ada semeja. Kata-kata aja. 16 orang anak ni. Dia kerja custom. Ya. Itu masa itu saya tengok suami isteri muda lagi. Mungkin ada lebih lagi lepas itu, entahlah. Ya. Lagi banyak, lagi bagus. Ya. Supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Kerana manusia ni mengimarahkan alam ini. Bila ramai manusia, tak adalah sunyi alam ni. Tengok, kalau pergi negeri China tu, orang China tu tahu berapa bilion rakyat dia. Tak ada sunyi, mana ceruk pun ada lah dema. Di mana pun ada lah dema.
dan yang demikian itu muafakat dengan yang diredai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah pun suka orang banyak anak, Rasul pun suka umatnya banyak anak. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada matinya. Itu guna anak tu yang sebenarnya guna besar dia. Dia sebagai pelaburan bagi ibu dan bapaknya. Kerana bila seseorang itu mati, putus segala amalnya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Bila mati seseorang anak Adam itu, putus segala amalnya kecuali 3. Apa 3? Illa min sadaqatin jariyatin. Yang pertama, kalau dia bersedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat baginya. Au walidin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi ibu bapanya. 3 je. Satu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan bagi keduanya. Kalau ada 3 ini, maka berbahagialah ibu dan bapa tu. Yang pertama dia sedekah jariyah. Sedekah jariyah tu artinya sedekah yang lama tahannya. Yang lama tahan sedekahnya tu. Umpamanya dia sedekahkan tanah, wakafkan tanah untuk masjid umpamanya. Selagi ada masjid tu, selagi itulah pahalanya mengalir kepadanya. Walaupun dia dah mati, mengalir pahala itu walaupun dia dah masuk dalam kubur. Jadi perempuan kalau nak sedekah biar yang banyak, yang lama tahan, seperti sedekah kepada sekolah-sekolah pondok dan sebagainya. Siapa nak sedekah sekolah pondok, bagi ke saya, InsyaAllah saya sampaikan kepada pondok. Kota Raja nama pondoknya. Tahu Kota Raja? Ada pernah dengar berkata Kota Raja lah? Saya ngajar itu 3 kali hari Senin, ada saya ngajar. Saya akan bagi kepada ustaz itu insyaAllah. Di tangan saya je dah tak berapa, 50,000 lebih dah. Dapat daripada dia. Kalau ada lah duit-duit lebih, mana tahu orang kaya ni, suami bagi ke anak, bagi ke nak sedekahkan, bagi dia pahala panjang, bagi kepada saya, insyaAllah sampai. Kalau zakat 50,000 tu, 60,000 tu, 100,000 tu, insyaAllah sampai. Tak ada gelap mata lagi. Tapi kalau dah sampai 100 juta, itu entahlah, tak tahu kan. Itu sedekah jariyah. Bukan itu aja dah, banyak lagi lah ya. Nanti orang ni namanya sedekah ini, kalau kipas angin ni, selagi dia berjalan, selagi itulah pahala bagi orang yang bersedekah ni. Sebab itu kalau rosak kipas angin ni, jangan nak melaporkan je sendiri baik-baik. Pergi kedai tu sendiri baik, keluarkan duit. Selagi dia berfungsi, selagi itulah. Ini dah asal sedekah apa? Asal nak sedekah apa? Pisang. Asal nak sedekah, pisang. Asal nak sedekah, pisang. Itu orang Melayu punya sedekah. Anak ambil pressure UPSR, pisang. Lulus dapat 5A, pisang. 8A PMR, pisang. Dapat 10A SPM, pisang. Masuk matrikulasi, pisang. Lepas tu masuk universiti, pisang. Udah masuk universiti, pinang dia orang, pisang. Kahwin, pisang. Mengandung, pisang. Dapat anak, pisang lagi. Ya Allah, ingat dia orang masjid, orang surau ni beruk belakang makan pisang. Carilah benda-benda yang lama tahannya. Itu namanya sedekah jariyah. Bangunkan sekolah-sekolah agama umpamanya, yang melahirkan anak-anak yang soleh, yang melahirkan hafiz Al-Quran, yang melahirkan ulama-ulama, yang melahirkan pejuang-pejuang Islam. Selagi dia berjuang, selagi itulah dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Memberi ilmu yang memberi manfaat. Macam ustaz-ustaz ni. Dia mengajar orang ilmu yang memberi manfaat. Selagi ilmu tu disampaikan, orang tu amalkan ilmunya, selagi itulah pahala tu mengalir baginya. Bayangkan tuan-tuan, berapa orang yang mengamalkan ilmu yang diajar kepada Rasul, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir pahala itu kepada Rasulullah sampai sekarang ni berapa juta. Seluruh umat Islam yang mengamalkan Islam tu bermula dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pahala bagi baginda.
Ya. Begitu juga para sahabat, begitu juga ulama-ulama yang terkenal seperti Imam Al-Ghazali. Berapa ramai orang yang baca kitab Hidayatus Salikin, berapa ramai orang baca kitab Ihya Ulumuddin, berapa ramai orang yang baca kitab apa lagi? Mau'izatul Mu'minin dan sebagainya. Ya. Berjuta-juta manusia yang menjadi sumber pahala bagi Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi dan sebagainya. Itu ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kebolehan menulis, tulis. Tulis ilmu yang memberi manfaat tu. Kalau boleh buat video, buat macam ni. Ni ada video ni. Boleh tengok dalam YouTube. Dah ada 380 lebih video, tahu. Cari dalam YouTube, tengok Ibrahim Ista, adalah macam-macam tajuk ada situ. Type aja. Ada pun orang tengok. Balikkan tengoklah. Ada. Mudah-mudahan mengalir pahala tu. Tambah apabila dah mati esok, bukanlah main benar lagi nak mati ni. Ya. Apa peninggalan kita? Inilah dia ilmu yang memberi manfaat. Sebab tu saya suka ngajar. Sebab tu dalam satu hari kurang-kurangnya 3 kali ngajar. Hari ini 3 kali insyaAllah. Ya. Esok hari apa? Hari Khamis. Esok lagi banyak. Kalau jemaah satu ahad tu dalam 5 kali 6 kali sehari pun ada. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan tu memberi manfaat kepada masyarakat. Sebab tu saya tak ada ponting ngajar. Patutnya dah relax lain hari. Sudah pencin, apa lagi tak. Duduk diam aja. Anak-anak dah besar, bagi duit pula tu tau. Anak-anak bagi duit, jadi hal duit tak ada masalah dah. Patutnya tak usahlah beria benar. Tapi apa sumber lagi nak dapat pahala? Ya. Mayang pun malas. Baca Quran pun malas. Ngajar rajin. Ngajarlah. Ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh, yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila berdoa, jangan lepas doa untuk ibu dan bapa. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang seumpamanya, bukan mesti bunyi itu, atau yang maksud yang sama. Kalau jadi tu imam, jangan Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, atau seumpamanya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya. Dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami semasa kami kecil dulu. Itu doa untuk ibu dan bapa. Every time, for every occasion. Apa saja doa ibu bapa jangan tinggal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengar saya berdoa, mesti masuk doa itu. Dalam apa pun, lepas ngajar doa itu, orang kenuri doa itu, apa majlis semua doa untuk ibu dan bapa. Sebab itu kalau ada anak, ajar mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Dia ajar mereka. Ya. Walaupun tengah merempit, apa salahnya? Tengah merempit, Allahumma ghfirli dhunubi wa li walidayya. Boleh, salah ya? Tengah tengok kata. Tengok kata. Orang tinggal satu roda. Allahumma ghfirli dhunubi wa li walidayya. Apa salah? Boleh. Ya. Tapi kalau anak semayang pun tak tahu apa macam mana nak berdoa? Baca Quran pun tak tahu macam mana. Macam mana nak berdoa? Sebab itu perempuan ni bertuah lah. Dalam jabatan polis ni banyak ustaz bapa. Cuba tengok bapa. Boleh ngajar baca Quran, boleh mengajar semayang, boleh mengajar jawi dan sebagainya. Ambil kesempatan dengan keadaan mereka tu. Adanya mereka tu, ambil kesempatan. Jangan biar dia menelepas gitu aja. Ada masalah, rujuk kepada mereka. Lebih-lebih anak-anak kita ni, jangan biarkan. Ajar mereka semayang, ajar mereka baca Quran, ajar mereka mengaji dan sebagainya. Itu anak yang soleh, yang mendoakan kedua ibu dan bapa. Ada satu orang dalam cerita ada satu buku kecil namanya Alam Kubur, namanya buku.
Ya. Dalam buku itu diceritakan ada seorang bapa. Ada seorang bapa bila tiap-tiap hari Jumaat, malaikat tu menaburkan pahala tu. Menaburkan pahala. Yang orang lain semua berebut pahala tu. Ada seorang bapa tu relax je duduk atas bangku, dia tak berebut. Orang mimpi lah. Orang mimpi tanya dia, kamu ni je kamu ya? Relax je kamu ni. Tak ada nak ambil pahala orang lain berebut. Jawab, aku tak perlu. Kerana aku ada seorang anak. Dia sekarang ada di pasar kan. Bukan pasar kampung, mana-mana lah ya. Ada di pasar. Dan dia hari-hari membacakan Quran untuk aku ni. Aku dapat sumber dari dia kan. Jadi orang yang mimpi tu esok tu pergi mencari. Memang betul. Jumpa seorang anak tu bapaknya dah meninggal. Dia pun tak ada kerja lain baca Quran je. Tak lama lepas itu orang yang mimpi tu mimpi sekali lagi. Kali ni ditengoknya bapak tu tadi berebut sama dengan orang ramai. Terkejut, kenapa kamu merebut-rebut ni? Dulu tak ada kamu berebut tu, kamu relax je. Anak aku yang selalu bagi aku pahala tu hari udah mati. Jadi aku dah tak ada lagi sumber pahala daripada dia. Maka aku terpaksa lah berebut-rebut dengan orang ramai. Itu dia mimpi tu. Ada dalam kitab tu. Nama kitabnya kecil aja. Alam Kubur namanya. Reganya pun RM4 saja. Itu dia. Kerana anak-anak ni apa saja dia buat, apa saja dia baca, apa saja dihadiahkannya kepada ibu bapa, pasti sampai. Pasti sampai. Okey, itu dia. Mengapa nak kahwin? Kalau tak ada kahwin mana dapat anak? Menghasilkan anak supaya jangan sunyi alam ini dari jenis manusia, dan yang demikian itu manfaat, muafakat, bukan manfaat, muafakat dengan yang diraudai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapanya. Kalau dia dilatih, dia akan mendoakan bagi ibu bapanya. Bila anak mendoakan untuk ibu bapa, garanti sampai. Garanti sampai ya. Kemudian daripada mati keduanya, iaitu dibilangkan ia daripada amalnya yang soleh, yang kekal. Kemudian daripada matinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah." Walaupun dalam hadis-hadis lain dia punya susun kata tu ada lain, tapi tak apalah, maksudnya sama ya. Itu sebab hadis-hadis yang kita baca, kita akan jumpa perkataan au kama qol. Au kama qol tu dengan lain-lain perkataan. Jadi kadang-kadang bunyinya lain, kadang-kadang bunyinya lain ya. Artinya apabila mati seorang anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya, melainkan daripada 3 perkara. Yang pertama, sedekah yang diwakafkan. Wakaf kan, pada sedekah banyak sekarang dalam radio banyak. Wakaf Johor ada, wakaf Selangor ada, ya. Wakaf Aman Palestin ada, macam-macam jenis wakaf. Wakaf PGA ada. Kalau ada tak apalah. Kalau tak ada, cari wakaf lain. Wakaf Kota Raja ada, wakaf apa lagi? Wakaf Al-Barakah ada. Macam-macam barakah, macam-macam wakaf ni. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Jangan ngajar nari, itu tak ada memberi manfaat. Jangan ngajar berjoget, tak ada memberi manfaat. Nak ilmu biar ilmu yang memberi manfaat. Walaupun berbentuk dunia, tak apa. Asalkan dia memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat tu ada 5 tandanya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dia alim, lagi dia takut. Lagi dia pandai, lagi dia takut. Lagi dia berilmu, lagi dia takutkan Allah. Kalau lagi ngaji, lagi ego, lagi ngaji, lagi sombong, lagi ngaji, lagi takabur, itu tanda ilmu tu tidak memberi manfaat. Lebih-lebih dia kalau dia ngaji tajwid, lagi bahaya ya.
Orang ngaji tajwid ni dia dengar je tu imam tu macam salah siap dia pun cerita. Ui baca tak betul katanya. Tu orang ngaji tajwid bahaya tu ya. Bukan suruh tu sang ngaji ni ngaji. Tapi jangan digunakan ilmu tu untuk membidas orang lain. Ya. Kadang dibilang tu ketor tu bilang ketor roh tu bilang Ar-Rahman apa kali tu bilang Ar-Rahman dia bilang je. Tak betul cukup tu katanya. Pasal itu orang ngaji tajwid memang kopi tu. Memang dia nampak kesalahan orang lain aja. Tapi bukan suruh tak usah ngaji. Tapi jangan gunakan ilmu itu untuk mengkritisai orang lain. Itu yang pertama. Bertambah takutnya kepada Allah. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Kalau ada aktiviti dunia dengan aktiviti akhirat, dia pergi ke mana? Dia pergi kepada aktiviti akhirat. Yang ketiga, bertambah gemarnya kepada akhirat. Dia berebut, seronok semayang, seronok mengaji, seronok menderma, seronok apa? Seronok dia memikirkan tentang akhirat. Itu tiga. Yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya. Kita hari ini kenal juga kelemahan, bukan kelemahan diri. Yang kita kenal apa? Yang kita kenal apa? Kelemahan orang lain. Ya, kita ni banyak bangau. Tahu ke bangau? Bangau, tahu bangau? Burung bangau. Dia nyalahkan diri dia kan nyalahkan orang lain? Tidak hafal burung bangau ni. Hafal? Bangau, bangau. Mengapa kamu kurus? Apa dia? Ada? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul. Ikan, ikan, mengapa kamu tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput sangat panjang. Rumput, rumput, mengapa kamu panjang? Macam mana aku tak panjang? Kobor tak makan aku. Kobor, kobor, mengapa kamu tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Perut, perut, mengapa kamu sakit? Macam mana aku tak sakit? Nasi aku mantah. Nasi, nasi, mengapa kamu mantah? Macam mana aku tak mantah? Kayu apinya basah. Kayu, kayu, mengapa kamu basah? Macam mana aku tak basah? Hujan nimpe aku. Hujan, hujan, mengapa kamu timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Katak panggil aku. Katak, katak, ngapa kamu panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku. Ular, ular, ngapa kamu nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Dia salah tidak juga, orang lain salah. Itu bangau. Jangan harus jadi bangau ya. Nyalakan orang aja. Orang Melayu hari ini banyak bangau nanti. Ya, kecuali puan-puan lah, jangan menyolang mata nak saya pula ya. Perempuan bukan bangau. Jadi orang yang ilmu yang memberi manfaat tu, dia nampak kesalahan dirinya. Kata Imam Ghazali, kalau nak tahu salah diri itu ada 4 cara nak tahu. Kalau nak tahu kelemahan diri, yang pertama, tanya pada musuh. Tanya pada musuh. Nak tahu kelemahan saya, tanya siapa? Tanya orang getikkan saya. Jangan tanya perempuan, jangan tanya ustaz-ustaz ni, dia mau kenal dengan saya. Tak adalah jahat, baik sajalah ustaz tu bagus, anu. Tanya orang yang getikkan saya. Tak. Berjela-jela kelemahan saya dikeluarkan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tahu kelemahan ya, berkawan dengan sahabat yang ikhlas. Biar dia ikhlas. Kalau dia ikhlas, kita ada lemah, dia akan tegur. Kita ada kekurangan, dia akan betulkan. Kita ada kesalahan, dia akan betulkan. Ya, berkawan dengan kawan yang ikhlas. Jangan berkawan dengan orang yang orang yang mencari kebaikan kita saja. Tengah sempurna, tengah baik, berkawan benar-benar. Itu kata orang putih fair weather friends. Tahu putih fair weather friends? Dia hanya berkawan dengan kita ketika cuaca baik saja. Ya. Tahu, bila cuaca baik dia sama dengan kita. Bila hujan dia ada payung, kita tak ada payung, apa buatnya?
Tinggalkan kita. Aku balik dah, kau ada payung, kau tak ada. Itu namanya apa? Fair weather friends. Yang ketiga, berguru dengan guru yang mursyid. Berguru dengan guru yang mursyid. Jangan tengok saya bukan guru mursyid. Ramai guru-guru mursyid ni ramai. Guru dengan guru yang mursyid. Artinya apa? Guru tu tahu kelemahan murid-muridnya dan dia mencari usaha untuk mengeluarkan mereka daripada kelemahan. Guru yang mursyid tu dia nampak murid ini penakut, murid ini pemalas, murid ini kedekut, murid ini bakhil, dia nampak dan berusaha untuk memberi latihan supaya hilang sifat kelemahan muridnya itu. Itu nama guru yang mursyid. Kalau dapat guru yang mursyid tu dia tahu kelemahan kita dan dia memberi ubat-ubat supaya hilang kelemahan tu daripada diri kita. Kalau orang tu penakut penuh, dia baginya latihan supaya hilang takut tu. Kamu malam kan tidur di kubur tu katanya. Udah takut penuh, ini takut gelap, takut ini takut. Malam kan kamu tidur di atas kubur tu. Tengoknya esok tak ada apa-apa, hilanglah takut dia kepada kegelapan. Tapi ini nak tengoklah ikut syariat dia. Jangan orang perempuan tidur atas kubur seorang, itu baru je. Ini orang lelaki ni. Itu guru yang mursyid. Guru-guru seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, itu guru mursyid lah. Yang paling mursyid ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, bergaul dengan orang ramai. Bila bergaul dengan orang ramai itu kita sedar kelemahan kita. Tengok orang ni rajin berbenar semayang, aku ni malas. Tengok orang ni banyak benar hafalannya, aku kuliah pun tak mau habis-habis. Ada tak orang kuliah untuk mau habis-habis? Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Diam. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Diam. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Jenuh berbalik-balik. Wala ana abidum ma abadtum. Belakang tu ada mamak jual cendol. Kawan ni nak lekas jual cendol. Apa hal tu imam ni berbalik-balik. Sudahnya tak tahan dia. Lakum dinukum taramarika. Dia pun lakum dinukum waliyadin. Baru dia sedar kelemahan dia. Bila bergaul dengan orang ramai. Kalau dia seorang-seorang, kira handai sajalah. Macam kita ngaji Quran juga. Cuba kalau baca seorang-seorang, orang ni satu juzuk, orang ni satu muka, orang ni satu muka, orang ni satu muka, macam betul sesajalah. Ceterai baca depan saya. Ada seorang tu tau, nak ngaburkan seorang tu. Sekali aja dia datang depan saya. Sekali je, lepas tu haram siwan lagi dah. Dia takut kena tegur. Tak nak kena tegur. Sekali je dalam semua hidup tu. Lepas tu tak ada orang jumpa dah. Kami di sana di kampung tu tiap-tiap lepas subuh ada ngaji Quran, baca Quran bersemak lah. Ada lebih kurang 8 orang, 10 orang lah, ramai-ramai 10 orang, paling sikit pun 8 orang. Daripada dulu dah, bertahun-tahun dah. Sampai sekarang ni dah sampai surah Az-Zariyat. Surah juzuk 26 nak pergi juzuk 27. Bukan banyak. Sekerat muka je. Ini satu muka, sekerat muka itu aja. Tiap-tiap hari baca tu. Sampai ada seorang tu tak reti baca, kena dah boleh lah kenal huruf sikit. Itu yang paling benar tu. Baca huruf pun tak kenal. Mula-mula huruf pun tak kenal, panjang pendek pun tak kenal. Kena dah kenal sikit. Alhamdulillah. Tapi belum betul lagi. Tadi kalau baca kopi tu bersama, adalah salahnya ya. Itu disuruh bergaya orang ramai. Cuba kalau seorang-seorang, kira betul aja lah. Mula dah lama dah ni. Daripada saya belum pergi ke Mekah bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan. Rasanya 2010 saya pergi bulan Ramadan. Sebelum itu lagi 2 tahun sebelum itu, 2 tahun sebelum saya dibedah lagi. Sekarang ni masih tak tamat lagi, baru juzuk 27, nak masuk juzuk 27. Tiap-tiap hari apa itu. Jadi bila baca apa itu baru dia tahu ada satu orang tua yang ikut saya, nak terak dah. Kenari dah bagus bacaannya. Pasal bersama. Ada seorang tu udah kenal sikit-sikit. Masih tak kenal lagi, udah kenal sikit. Itu dia gunanya kita nak tahu kelemahan diri kita sendiri. 4 cara.
Oh, dah lupa ya. Yang pertama, tanya pada musuh. Yang kedua, cari kawan yang ikhlas. Yang ketiga, berguru dengan guru yang mursyid. Yang keempat, bergaul dengan orang ramai. InsyaAllah kita tahu kelemahan kita. Nah. Allah lupa ya. Yang pertama tadi takut kepada Allah Ta'ala, bertambah takutnya kepada Allah. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, bertambah gemarnya kepada dunia, kepada akhirat. Yang ketiga, tadi tiga ya. Yang ketiga tadi dia kenal kelemahan dirinya. Yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya. Ya. Yang kelima, dia tahu tipu daya syaitan. Dia kenal tipu daya syaitan. Syaitan apa kerjanya? Apa kerja syaitan? Menyesatkan manusia daripada mengingati Allah. Agaknya perempuan syaitan gemar ke tak gemar majlis ilmu pagi ni? Gemar ke tak? Apa cubanya? Dia akan cuba menggagalkan majlis ini. Macam-macam caranya. Yang pertama caranya dibawanya celak. Tahu ke celak? Celak pakai di mana? Pakai tang mata. Tengok ada tak dah yang kena celak syaitan? Ada tak yang dah kena celak syaitan? Bila kena celak syaitan macam mana? Ngangguk aja depan ustaz tu. Itu dah kena celak syaitan tu. Ada ke tak? Ini ada kena tak? Tak ada. Kalau tak kena, kalau gagal, syaitan tu frah ke? Putus asa ke? Balik aku dah minit tak mau tidur pun. Jenuh aku membubuh celak. Tak ada juga mau tidur katanya. Balik ke dah? Balik ke dah? Oh, dia usaha lagi. Oh, dah dibawanya celak, tak juga jalan, dibawanya senjata lain. Apa dibawanya? Gincu. Ya. Gincu bubuh tang mana? Bubuh tang mana? Bibir. Tak betul. Bibio. Bila kena gincu setan macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini jam ni beli di wang kalian. Gitu ya. Ya. Ustaz tengah ngajar. Itu dah kena apa tu? Dah kena gincu setan tu. Tak juga berjaya. Dia mendengar juga tak berjaya, setan gagal tu. Dia bawanya senjata nombor 3. Apa senjatanya? Apa dia? Hurang. Apa senjatanya? Tongkat. Diketuk-ketuknya paha, diketuk-ketuknya sendi, diketuk-ketuknya bahu tu, diketuk-ketuknya segala sendi tu. Itu yang mula-mula bersila, betul selemput, betul sila balik, betul selemput balik. Itu dah kena apa tu? Dah kena tongkat setan tu. Lama-lama dia bangkit. Bangkit tu nepuk perut dia. Pom. Bahasanya apa tu? Bahasanya sakit perut tu, nak berak tu. Ya. Dia pun keluar. Ya, keluar, ambil motor, suruh. Sudah sampai blok sana, baru start. Dia pun balik. Berjayalah setan. Pagi ni tengok dah berjaya kita. Tengok ya. Itu 3 senjata yang dibawa oleh setan. Jadi maknanya orang yang mendapat ilmu manfaat tu, dia kenal tipu daya syaitan. Kadang-kadang syaitan tu dia memang pujuk kita, tak usahlah pergi ngaji, hentikanlah. Apa dia buat bukan sedap benda dengan ustaz tu, kata. Maka itu yang dia gagal tu. Kadang-kadang tak datang dia, malas dia, bukan dapat ni saja malas. Dia cari je alasan, kenapa tak datang? Sakit kepala, kata. Padahal apa benda? Kenapa tak datang, kata? Menantu balik. Agaknya dia nengok menantu tu menantu ya. Nengok menantu aja. Tak ada buat kerja lain, nengok menantu aja kerja. Sebab itu dia tak lalu ninggalkan rumah ni pasal menantu balik. Ya. Macam-macam alasannya. Saja direka-reka alasannya. Itu nombor 1. Dia gagalkan supaya kita gagal menghadiri majlis ilmu macam ni. Kadang-kadang dia suruh ngaji juga. Datang. Tapi kamu pakai tudung baru tu, tak nampak pula. Ada. Udah hilang keikhlasannya. Dia datang bukan kerana nak ngaji, dia datang kerana apa? Kerana nak nunjuk tudung kolik-kolik tu. Betul?
Ada lagi, kamu sembahyang tu. Tengah orang ramai ni, sembahyang. Biar tengok dia kamu sembahyang. Punya le hebat sembahyangnya. Ya, lama benar bacaannya, panjang benar kalau orang tengah ramai tu. Ya, kalau seorang baca inna ataina. Ya, kalau tengah orang ramai, surah Yasin dari mula sampai habis bacanya. Orang pun tengok kalau dia sujud tu punya lama, sujud lama, belum sujud. Orang ingat dia dah mati. Rupanya sujud. Itu syaitan punya kerja lah tu lah. Kadang-kadang dia suruh kita buat ibadat supaya menunjuk-nunjuk kepada orang, supaya kurang ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kadang-kadang dia jadi imam. Ni bukan sini, jangan terasa pula ya. Dia jadi imam. Kalau rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua tu bacaannya punya letera, punya best dengan lagunya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi punya hebat bacanya. Surah pun bacanya dengan tajwid yang benar-benar. Bila rakaat ketiga, kita belakang baru baca ya Maliki Yaumiddin, dia dah rukuk. Ada dah orang apa itu? Laju benar ada dah. Kalau rakaat pertama tu punya tertibnya. Bila rakaat yang kedua laju macam peluru, ada dah. Why is this happening? Mengapa? Siapa ngocoknya? Syaitan itu kerja tipu daya syaitan ya. Dan sebagainya lah ya. Kamarah sudah menjadi imam ni, kan ni semua imam lah kan ni. Itu tipu daya syaitan, dia kena. Sebab itu bila ada lintasan dari syaitan, kita kena cepat-cepat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Lintasan mesti ada. Mesti ada tiap-tiap orang, kerana dia dari syaitan. Syaitan tu mana boleh, dia bukan bagi kecuali dia ustaz, tak payah lagi. Tak ada ustaz lagi kuat syaitan. Lagi hebat godaannya. Jadi lintasan tu mesti ada. Yang salah ni jadi budaya. Tahu jadi budaya? Jadi culture dalam diri dia. Jadi sikap, itu yang salah tu. Lintasan mesti tengah ngajar macam ni. Oh, andai kamu ni ngajar. Ada tu. Saya kejap ada ni. Andai kamu ni. Ada tu. Yang salah tu apa? Kita layan. Ajen ye. Itu kena tu. Ajen ye. Kamu ni handai ya ajen ye. Dalam dunia ni kamu seorang aja handai. Orang lain tak ada handai macam kamu. Itu dia. Itu yang beria-ria benar tu. Kalau macam Quran action dia punya, biar tahu dah mana kita ni hafal Quran, dan sebagainya. Itu yang salah tu. Adapun lintasan itu tak salah kerana dia datang daripada syaitan. Kita tak boleh lari, dia mesti, semua orang mesti kena. Ustaz-ustaz kena, ustazah kena, pemimpin kena, ketua kampung kena, penghulu kena, DO kena, mesti ada. Itu yang dia gunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat tu. Sampai gunanya fenomena, manifestasi, lagi apa? Apa lagi? Magnitude, positif, macam-macam lah. Paradigma, padahal dia pun tak tahu apa artinya. Itu semua godaan daripada syaitan tu. Baik, itu ya. 5 ya. 5 tanda ilmu yang memberi manfaat. Lagi? Iaitu dibilangkan, tengok muka surat sebelah, ia daripada amalnya yang soleh, yang kekal kemudian daripada matinya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah." Dalam apa riwayat lain disebut walidin solihin yad'ulah. Ada semua lun apa ni? Solihin solihun. Tak apalah ya. Dia ikut struktur ayat. Baik, artinya apabila mati seorang anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya melainkan daripada 3 perkara jua. Yang pertama sedekah yang diwakafkan. Sedekah yang diwakafkan. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat ia dengan dia. Yang ketiga, anak yang soleh yang meminta doa ia baginya. Sebab itu sentiasalah berdoa untuk ibu dan bapa kita. Walaupun kita derhaka kepada ibu bapa, dulunya derhaka, tak sempat nak minta ampun. Mana tahu kan?
tak sempat nak minta ampun, ya, tiba-tiba meninggal ibunya atau bapaknya meninggal dunia. Macam mana dia nak menebalkan dosa tu? Dosa derhaka tu? Selalu setiap masa mendoakan ibu dan bapaknya. Lepas sembahyang mesti doa ibu dan bapaknya. Setiap kali doakan untuk ibu dan bapaknya, insya-Allah dia akan tergolong kepada golongan anak-anak yang soleh. Ya. Itu ada dalam kitab tu. Kita boleh baca kitab Sayrus Salikin, ada jumpa situ ya. Dia akan menjadi anak yang soleh walaupun sebelumnya dia derhaka kepada ibu dan bapaknya. Jadi perempuan, tuan-tuan, jangan lupa doa untuk ibu dan bapa. Kalau ada, layan ibu dan bapa tu semasa dia hidup ni. Jangan sekali-kali mengecikkan hati mereka. Jangan sekali-kali mengecikkan hati ibu dan bapa sampai dia tersinggung. Kalau tidak, sembahyangnya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Segala